dalam usaha kita untuk sama-sama mempertingkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya nak ajak tuan-tuan untuk melihat kembali ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita akan lihat dalam surah Al-Baqarah, suratul Baqarah, bermula daripada ayat 183 sampai 186, 183 hingga 186. Suratul Baqarah, muka surat 27, 28, juzuk yang kedua, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Jika kita melihat kembali ayat-ayat mengenai dengan ibadah Ramadan ini, tuan-tuan, menerusi 183 hingga 186 ini, di sana ada beberapa perkara yang sangat penting yang seharusnya kita memperbaiki diri kita melalui ibadah Ramadan ini, dan kita berusaha untuk nak menterjemahkan ianya dalam kehidupan kita. Ayat yang saya baca tadi dikhususiahkan seruan ini kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, mereka yang memiliki sifat keimanannya kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kita semua ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita berpuasa, seperti mana mereka-mereka yang terdahulu juga berpuasa, bagi tujuan untuk mencapai sifat takwa dalam hidup kita. Jadi nak mencapai sifat takwa, di antara lainnya ialah kita perlu ataupun kita wajib melaksanakan tugas yang besar ini. Bila kita lihat dalam ayat ini, tuan-tuan, yang boleh kita rumuskan ayat pertama ini, pertama sekali, saat kita berada di bulan Ramadan, perkara yang penting untuk kita baiki ialah memperbaiki iman. Allah Ta'ala perintahkan, kita sebut tadi, kepada orang beriman. Jadi perkara yang pertama sekali, kita kena berusaha memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat kita berada di bulan Ramadan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab keimanan kita di bulan Ramadan, iman kita sangat mantap, iman kita sangat padu. Sebab apa mantap dan padu? Sebab kita terikat dengan beberapa peraturan Allah Subhanahu Wa Taala saat kita berada di bulan Ramadan. Kita bermula pagi, kita lihat, bukan mudah bang nak bangun pagi makan pukul 5. Bukan mudah, bukan semua orang boleh nak makan sedap macam mana, kambing bakar ke apa namanya, pukul 5 pagi bangun makan tu. Jadi perintah Allah Ta'ala ini, seperti mana yang disarankan oleh Nabi SAW kan, bersahurlah kamu, sesungguhnya sahur itu berkat. Kita bangun juga bang, nampak sahurnya, kita bangun walaupun berat nak bangun juga berat nak bangun bang. Walaupun isteri dah siap-siap lah, kita tinggal nak makan pun malas juga bangun. Lepas tu kita datang ke masjid, ke surau. Itu aktiviti bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita tunggu azan. Bulan yang lain azan tunggu kita. Itu biasa. Jadi keimanan kita saat kita berada bulan Ramadan memang mantap. Puasa ibadah sembahyang ni awal waktu, tak adalah terkocok-kocok
sebelum daripada ini lewatlah, itulah, banyaklah hal. Tapi bulan puasa terpacak dah. Sebelum azan kita dah dekat masjid, baca Qurannya. Dulu tengok je Quran. Bulan Ramadan pegang, buka, tengok, baca. Special bulan Ramadan ni, automatik lah. Itu yang disebut dalam ayat, dalam perenggan pertama tadi. Di bulan Ramadan kita kena memang berusaha untuk memperbaiki keimanan kita, sebab iman kita di bulan Ramadan sangat mantap dalam semua perkara yang kita buat. Itu kata seorang tokoh yang bernama Syekh Ibrahim Laqani dalam kitab dia Jauhar At-Tauhid, kitab yang sangat tersohor. Di Mesir pun orang buat. Di Mesir pun inilah di antara silibus pengajian akidah yang diguna pakai. Mengatakan dalam kitab dia Jauhar At-Tauhid, Syekh Ibrahim Laqani mengatakan bahawasanya, dia mengatakan bahawasanya iman itu akan bertambah. Bila? Iman itu akan bertambah bila sebab bertambahnya amalan. Jadi apabila amalan kita yang kita lakukan ini mantap, padu, itu bermakna iman kita meningkat, bertambah. Sebaliknya, kalau kurangnya amalan dalam kehidupan kita, dan kita akan lihat betapa iman kita juga akan berkurangan. Ini bergantung kepada yang namanya bergantung kepada amalan. Amalan tip-top, iman naik. Amalan merundung, iman juga merundung. Itu seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan iman itu berkurangan. Bila bertambah, amalan. Bila berkurangan, kurangnya amalan. Nah, kita terima hakikat inilah. Itu yang kita sebut tadi. Kekalkan momentum saat kita berada di bulan Ramadan mengenai dengan iman ini. Itu kata Syekh Ibrahim Laqani dalam kitab dia. Dia membahagikan 4 bentuk keimanan ini. Pembahagian ini tuan-tuan kita kena tengok. Tahap kita ni kat mana? Tahap kita kok mana sebenarnya? Kita nak tahu juga iman kita ni mantap tak mantap ni? Mantap ke? Tak tahulah. Jadi iman kita dan iman jin. Dia mengatakan bahawasanya iman manusia dan iman jin ini biasanya begitulah, bertambah dan berkurangan. Kadang naik, kadang turun. Kadang turun, kadang naik. Kadang naik cantik. Bulan Ramadan cantik, naik dia mencanak begini. Sampai Syawal dia berundung pula. Nanti tengok hari Jumaat naik sikit, Sabtu turun balik. Begitulah iman kita bang. Naik turun macam bursa saham. Kejap naik, kejap turun, kejap turun, kejap naik. Jadi ingat waktu turun tu hati-hati. Takut dia merundum terus, hilang terus daripada radar. Kalau dia menurun ni bang, hilang daripada radar, ke laut, istilahnya hari ni panggil ke laut kita nanti. Kita akan tersasar jauh dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati iman merundum ni. Hati-hati. Allah Taala berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini iman orang beriman. Dan apabila dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni apabila dibaca ayat Allah, dengar orang baca Quran, zadatsum imana, akan bertambah keimanan mereka. Betul. Kita dengar orang baca Quran, kadang saat kita baca Quran, iman kita akan bertambah sebenarnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi kita dengan jin same-same. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan beribadah kepada aku. Jadi manusia beribadah seperti mana yang kita lihat, jin beribadah dengan cara mereka sendiri. Allahu a'lam cara bagaimana mereka beribadah. Kita makan, jin makan, betul eh? Ke jin tak makan? Makan. Kita kahwin, jin pun kahwin.
Ke tak kahwin? Kahwin. Ada jin, ada yang jantan, ada yang betina kan? Betul eh? Ada yang lelaki, itulah Apa lagi? Kita hidup dan mati, jin juga hidup dan mati. Kita kahwin beranak pinak, jin juga kahwin beranak pinak. Kita ada rumah, jin pun ada rumah. Ada rumah. Kita juga ada yang Islam, ada yang kafir. Jin juga ada yang Islam, ada yang kafir kan? Betul eh? Ada. Yang Islam duduklah tempat-tempat yang baik. Yang kafir ni duduklah atas gunung ke, laut ke, hutan ke. Yang paling dekat dengan kita tempat ni ialah jamban. Jamban, ambil air. Itu paling dekat dengan kita setiap hari. Itu yang kita disunatkan masuk jamban ambil air, kena baca doa. Jangan masuk bilik air la la li lu lu lu. Syaitan duduk dalam tu nongok, ya siap kau. Masuk jamban tak baca doa, siap. Itu doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindung ya Allah daripada kejahatan. Kejahatan, daripada segala kejahatan. Diterjemahkan ada jantan betina, ada yang jantannya dan ada yang betinanya. Jadi kalau yang lelaki masuk, yang betina, jin betina nongok itu, siap. Tak baca doa tak baca doa, jangan kau lala lili dulu je masuk. Kawan tu menenggik tau, menenggik. Duduk je tengok, tak baca siap. Diganggu sana lah, ganggu sini lah. Itu yang dalam bilik air, ada yang baca surat khabar lah, ada tengok telefon lah, ada yang nyanyi-nyanyi lah, macam-macam dalam bilik air. Jadi dalam bilik air Islam ajar jangan bercakap, jangan bercakap, diam je. Jadi tuan-tuan, begitulah kehidupan kita dengan jin. Iman kita dengan jin naik dan turun. Satu. Yang kedua, kita melihat bagaimana iman para malaikat. Iman para malaikat ni tuan-tuan, iman yang tidak berkurangan, dan iman mereka ini tidak bertambah. Tambah pun tak, kurang pun tak. Dan mereka ini malaikat, sebab apa naik tak, turun pun tak, ikut perintah. Maknanya maintain. Allah Ta'ala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah. Malaikat tidak sekali-kali menderhakai Allah Subhanahu wa taala. No. Tak pernah. Ma amarahum, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, mereka buat apa yang diperintahkan oleh Allah. Tak banyak songeh bang. Malaikat Malik yang menjaga neraka, malaikat Ridwan yang menjaga syurga. Itulah malaikat yang menjaga neraka dan syurga. Tak pernah nak minta tukar. Kalau kita pun boring, duk jaga tempat begitu je contohnya, nak tukar juga ke pejabat. Tak. Walaupun malaikat Malik jaga neraka, itulah tugasnya. Tak ada nak tukar jaga syurga pula, yang syurga jaga neraka. No. La ya'sunallaha ma amarahum. Jadi tahap keimanan mereka ini ikut perintah, maintain, tak tambah dan tak kurang, maintain. Jadi iman kita yang naik turun ni bang, kalau boleh kita up sikit je, macam iman malaikat, mantap, up sikit je. Maknanya maintain apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau boleh begitulah. Maknanya bulan Ramadan kekalkan momentum beribadah kita saat kita berada di bulan Ramadan. Kekalkan momentum, tak banyak, sikit tak sikit, banyak. Adalah orang panggil penambahan daripada ibadah yang kita buat. Jangan kembali kepada biasa-biasa pula. Dah biasa puasa kan, paling tidak pun sebulan 2 kali puasa sunat Isnin Khamis, okey what? Paling tidak momentum tu yang 30 hari tu, kayak mulai momentum sebulan sekali, okey. Duhanya momentum mungkin sebulan, ikutlah. Paling tidak yang kita sebut tadi,
adanya perubahan saat kita berada di luar Ramadan. Iman yang ketiga yang dimiliki oleh para rasul dan para anbiya. Iman para rasul dan anbiya ini tuan-tuan, iman yang sentiasa bertambah dan terus bertambah dan terus bertambah, dan iman mereka ini tidak sekali-kali berkurangan. Oh, ini pun iman macam ni, iman yang sangat hebat. Kita melihat bagaimana para rasul dan para anbiya diuji dalam kehidupan mereka, dan kita lihat iman mereka ini kian bertambah. Contoh Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Sangat lama bang, 950 tahun berdakwah kepada kaumnya. Bang, 950 tahun bang. Dulu punya waktu 24 jam lah, ni pun 24 jam lah bang. Istilahnya begitulah. Tak adalah dulu waktu dia 80 jam, yang ni 20. Sama. Matahari naik, matahari tenggelam, sama lah bang. Istilahnya begitulah, yang mudah nak kita nak faham. Lalu saat berdakwah kepada kaum dia, akhirnya kita melihat bagaimana Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah dengan satu doa yang diabadikan oleh Allah dalam surah Nuh. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firar. Ya Allah, kata Nabi Nuh, aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Selama 950 tahun berdakwah bang. Malam dan siang, siang dan malam. Kita mungkin hari ini berdakwah ada waktu-waktu dia, betul siang berdakwah, malam bersama keluarga, ataupun malam berdakwah, siang bersama keluarga, ataupun berdakwah sampai tahap umur nanti pencen. Ada orang dakwah ni pencen. Yalah, bila ajak jadi AJK, cukup tak ada lah. Dah tak nak lah, aku dah tua lah, nak pencen. Contoh lah dakwah ni bang, tak ada orang panggil, tak ada waktu, tak ada masa yang ditetapkan. Dalam hidup kita kena berdakwah. Ikutlah dengan cara apa sekalipun lah. Ikut dengan cara sekalipun. Walaupun kita hanya keluar, tak kecek agama pun, tak cakap agama, tapi kita keluar atas nama seorang Muslim, kita kena jaga akhlak, kita kena jaga keterampilan. Saat kita berada di luar, nanti orang Islam begini. Jangan sampai kau tengok orang Islam macam ni. Tengok naik kereta buang sampah je. Itu nak kena jaga bang. Parking ikut dan. Parking ikut dan. Parking ikut dan je. Orang tengok orang Islam tapi parking OKU nya main letak je. Ini semua orang akan tengok keterampilan kita sebagai seorang Muslim ini. Kita kena jaga. Kita kena, itu dakwah. Itu dakwah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Makin berdakwah kita melihat bagaimana kaum Nabi Nuh AS ini lari. Makin berdakwah makinlah lari. Tok Sin nak dengar lah. Dan bilangan mereka ini yang ikut bersama dengan Nabi Nuh AS tak ada bertambah bang. Selama 950 tahun kita mungkin menganggap bahawa dakwah kita akan gagal. Kalau kita berceramah tinggal ini je, 20 tahun ni je kat muka, kita anggap gagal. No, itu bukan gagal bang. Dakwah nak kata macam mana, dakwah tak nak dengar. Nak kata macam mana, dakwah perlu teruskan. Bukan setakat itu mereka lari saat Nabi Nuh berdakwah, mereka tutup telinga. Mereka tutup telinga mereka dengan tangan-tangan mereka. Wah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tutup telinga bang, malam ni saya ceramah ni, tuan-tuan tutup telinga, saya pun balik lah bang. Kalau tuan-tuan menyandar tutup mata, okey lagi. Tuan-tuan menyandar tutup mata, okey lagi, kita boleh terima. Tapi kalau tuan-tuan tutup telinga, ini dah tak dengar, agak-agak lah, balik lah. Jangan kau tutup telinga depan aku. Isteri kita bang, kalau kita bercakap dia tutup telinga, anak kita bercakap tutup telinga, naik tak agak-agak tangan? Naik tak agak tangan? Marah bang. Cakap dengan bini benda gini. Cakap lah bang, wah aku tak dengar kata. Tak lama orang kau ni kata. Anak kita cakap tutup telinga, benda exposure. Ada tahan? Tak ada tahan mah, tak ada tahan. Jadi begitulah. Diteruskan dakwah Nabi Nuh AS. Nabi Muhammad SAW berdakwah
Berapa lama bang? 13 campur 10, 23 tahun. 13 tahun di Mekah. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 kan? Betul? Lepas tu 13 tahun diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun, diangkat menjadi Rasul 13 tahun. Lepas tu Nabi berhijrah dekat Mekah, Madinah 10 tahun. Jadi campur pergi 23 tahun berdakwah. 13 tahun berdakwah dekat Mekah. Dalam sejarah tak semudah itu. Tak semudah itu. Para sahabat saat berdakwah bersama dengan Nabi, yang ada yang diseksa. Bang, berdakwah kena seksa bang. Ada yang kena bunuh. Bayangkan selama 13 tahun berdakwah, diseksa, dibunuh, diseksa. Siapa boleh tahan bang? Dan akhirnya kita melihat bagaimana Nabi diperintahkan oleh Allah berhijrah ke Madinah. Dan Madinah walaupun negara yang sangat kondusif untuk berdakwah, berbeza negara Mekah. Mekah ni tak kondusif berdakwah. Tempat yang tak kondusif berdakwah. Di Madinah tempat yang agak kondusif berdakwah. Tak ada halangan. Walaupun tidak ada halangan, Nabi tetap berdakwah. Dan kita melihat bagaimana Madinah itu disebut sebagai Madinatul Munawwarah, Mekah Mukarramah. Sebab apa disebut Madinatul Munawwarah? Madinah yang bercahaya. Luklak. Oh, kata Kelantan, luklak itu. Bercahaya. Bercahayanya dakwah. Daripada Madinah kita melihat dakwah itu diperluaskan, berkembang, masuk dekat benua Eropah. Benua Eropah. Islam itu masuk melalui jalan Turki bang. Bawa Islam sampai ke benua Eropah. Tanyalah Eropah, mana Islam tak masuk bang? Semua dia masuk. Spanyol lah, England lah, ada kan? Sampai ke sana lah Islam pergi. Wow. Itu disebut sebagai Madinah yang bercahaya, dakwah. Islam itu masuk di benua Afrika. Benua Afrika melalui jalan Sudan dan jalan Mesir sampai penghujung benua Afrika itu di Cape Town. Ujung Islam itu masuk. Maka lahirlah Ahmad Deedat. Ahmad Deedat orang situ. Ahmad Deedat lagi tu. Islam sampai ke situ perginya. Islam masuk ke Asia, tempat kita, melalui Yaman. Ini yang dibawa oleh Muaz bin Jabal. Orang Yaman bawa Islam sampailah tu kita dengar di Indonesia kan banyak orang Yaman kan. Yahanana tu kan. Banyak orang Indonesia kan. Di Johor. Johor pun banyak daripada Yaman kan. Itu yang banyak Syed Syarifah Syed tu. Nampak berkembangnya Islam sampai ke negara kita lah bang. Nah, itu kita sebut tadi bagaimana tahap keimanan para rasul dan para anbiya. Kesannya canggih ni. Kesannya canggih ni. Dan satu lagi ditambah, yang keempat, iaitu bagaimana iman orang ni, iman individu ini yang tidak bertambah dan iman mereka ini sentiasa berkurangan. Siapa mereka itu? Iaitu iman yang dimiliki oleh orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik ini iaitu mereka keluar daripada sempadan agama. Mereka keluar daripada had agama. Kita masih lagi dalam yang namanya kelompok beragama kita ni. Masih lagi semayang, masih lagi puasa, masih lagi bayar zakat, masih lagi semayang, masih lagi melakukan amal soleh. Mereka ni tak terkeluar. Siapa mereka? Yang tak semayang, yang tak puasa, yang tak bayar zakat. Mereka inilah yang namanya Allahu Akbar. Di kalangan adik-beradik, di kalangan saudara mara, di kalangan jiran. Iman ni, iman mereka fasik ini makin lama makin jauh. Itu yang tak bertambah tu. Iman yang sentiasa merundum. Iman ni sangat bahaya bang. Kalau saat iman ini tidak bertambah, dan kita lihat bagaimana mereka ini kian lama kian jauh dengan agama. Makin lama makin jauh dengan agama.
Apabila dikata mengenai dengan ibadah semayang, dia kata dia tahu kewajipan semayang ni wajib, tapi apakan daya kan, malas nak buat, belum datang seru, belum datang hidayah. Itulah bahasa mereka yang kita dengar. Sebab apa tak puasa? Malas nak puasa, belum datang hidayah lagi katanya. Ataupun istilahnya belum datang seru. Dan seru ni bahaya ni. Seru ni biasa mati je bang. Jadi hati-hatilah bang. Hidayah, ingat, hidayah dia tak datang begitu saja ya. Hidayah tu kita kena cari. Hidayah ni kita nak makan, nak minum, nak rezeki ni kita kena cari. InsyaAllah dengan kita cari, rezeki akan datang, InsyaAllah. Tapi carilah, jangan duduk melongok dalam masjid ni. Keluar, contohnya keluar mencari rezeki. Jadi hidayah, nakkan hidayah, kena keluar cari. Itu orang kata nak jadi baik ni. Nak jadi baik mula-mula sekali kena sembahyang. Nak jadi baik ni bang, mula-mula sekali kena sembahyang. Sebab apa? Daripada sembahyang itulah nanti insya-Allah dia akan berjangkit dengan perkara-perkara kebaikan yang lain. Itu yang Nabi sebut pertama sekali akan dihisap di akhirat kelak, solat. Solat tip-top, insya-Allah yang lain juga akan menyusul. Tapi kalau sembahyang kantoi, terror macam mana kau naik motor pun, lesen tak ada bang, tak jadi bang. Kau terror lah, angkat ke rempit ke apa lah namanya, baring baik punya pun, tapi lesen tak ada pun tak jadi bang. Tak hebat tu namanya. Betul jadi tuan-tuan, begitulah tahap keimanan yang 4 yang dibahagikan oleh Syekh Ibrahim Lakhani. Jadi iman kita kalau boleh yang naik turun, maintain macam malaikat imannya, ataupun kita up sikit daripada biasa, up sikit je, insya-Allah makin diuji, insya-Allah iman kita itu akan bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tuan-tuan kelih, kelih macam Kedah pula, kelih ke bawah sikit, ayat 185. Sengaja saya pilih 185 ini di pangkal 185, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya nak berhenti kat situ. Makna dia bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran itu tuan-tuan yang diturunkan oleh Allah hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Ingat, dalam hidup kita itulah kita guna pakai dalam kehidupan. Al-Quran sebagai petunjuk jalan kita. Kalau tidak, kita akan sesat barat. Kita tak tahu mana yang benar, mana yang tak benar, kita tak tahu. Al-Quran lah yang jadi pembeda yang sangat tepat untuk kita memilih jalan yang lurus dan jalan yang benar. Bukan setakat jalan yang benar, memberi hidayah, petunjuk kepada kita, wa bayyinatin minal huda, dan juga memberi penjelasan kepada petunjuk tersebut. Nah, ini Al-Quran. Jadi dalam bulan Ramadan kita kena berusaha untuk memperbaiki keagraban kita dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran turun bulan Ramadan, kita kena hampirkan diri kita dengan Al-Quran dengan memperbanyakkan bacaan. Itu awal tadi kita sebut. Kalau nak bandingkan pada bulan yang lain, nak akrabkan Al-Quran ini dengan hidup kita, kadang-kadang nak baca pun tak dan, betul kan? Nak baca semuka pun tak dan, nak tengok pun tak dan, nak pegang pun tak dan. Itu sebelah bulan tu. Tak sempat, tak tahu sibuk kat mana, tak tahu. Kita ni sibuk lah bang. Sedangkan Al-Quran sebagai hidayah. Tapi itulah betul hidayah, saya percaya Ustaz. Tapi itulah sibuk. Jadi Al-Quran ni bang, kalau boleh bukan menjadi pilihan dalam hidup kita. Kita jangan jadikan Al-Quran itu sebagai pilihan dalam hidup kita. Al-Quran jadikan pegangan dan kita kena baca setiap hari. Datanglah tsunami, banjir macam mana sekalipun, Al-Quran kena buat bang. Kalau tidak, kita akan ini dilalaikan dalam hidup kita. Sedangkan Al-Quran sebagai petunjuk.
Jadi Al-Quran ini nakkan hidayah bukan setakat kita tengok dia. Nak hidayah tengok gini, jalan. Kita kena pegang dia, betul Al-Quran tengok dan kita kena pegang dia. Kena pegang Quran ni, kena pegang. Tengok je tak ada, pegang. Pegang pun tak cukup lah bang. Kena buka dia, betul Nakkan petunjuk kan. Dah buka pula kita kena baca. Dah baca kita kena tadabburkan, barulah faham makna Al-Quran itu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab, bukan bahasa kita bang. Al-Quran bukan bahasa kita. Kita guna pakai hanya dalam sembahyang, betul Kita guna pakai Assalamualaikum, bukan salam sejahtera Assalamualaikum. Kita guna bahasa Arab yang diperintahkan oleh Islam. Ada lagi? Ada lagi guna bahasa Arab? Masya Allah, insya Allah, okey lah tu Ada yang Masya Allah, ada Tabarakallah, ada Insya Allah, ada lagi A'udzubillah, okey lah tu, Alhamdulillah. Itu kita pakai. Tapi kalau kita guna pakai, kita tak faham maknanya, tak guna juga. Contoh, biasa tengok maksiat, Astaghfirullah. Masya Allah ke Astaghfirullah? Tengok juga tapi Astaghfirullah tak kena bang. Kau tengok, jangan kau tengok lagi. Oh, Astaghfirullah. Tengok tu Astaghfirullah. Macam tak kena je cara guna kan. Ini semua nak kena faham. InsyaAllah, InsyaAllah boleh kita tunaikan sebenarnya. Bukan InsyaAllah manjang lah. InsyaAllah mesti tak datang ni. InsyaAllah kita gunakan InsyaAllah. Jika ada masa memang kita datang. Tapi kalau masa tak ada, jangan pandai guna InsyaAllah je. Orang dengar pun okey lah, faham lah InsyaAllah. Tapi InsyaAllah boleh buat, bukan InsyaAllah tak boleh buat. Itu kena faham tu. Jadi tuan-tuan, Al-Quran begitulah. Macam telefon pintar yang kita ada ni lah bang. Telefon pintar ni, nama pun telefon pintar, sangat brilliant ni, sangat brilliant. Tapi brilliant pun kalau kita hanya tengok, tak kerti guna pun no point kan. Itu yang kat kedai nak beli telefon ditanya kegunaan kita tu cara mana. Kegunaan kita cara mana kan. Kalau kita nak dalam ni, nak tu, nak ni, nak mahal lah. Kalau hanya sekadar nak tengok filem ke ataupun nak tengok gambar je ke, dia bagilah harga yang macam ni. Telefon kita mahal macam mana sekalipun, tak kerti guna, no point. Jadi telefon kita ni kan juga kita sebut sebagai petunjuk jalan kita kan. Kalau kita sesat barat bang, kita akan guna Waze, betul betul kita akan guna Maps. Maps pun kalau tak tahu makna pun payah juga, tekan kod mana. Tahu Maps ni peta baru boleh buka. Nanti dah buka pula dia kata turn left lah, turn right lah, apa nama dalam bahasa Jawa kan. Kalau kita tak faham dan penggunaan bahasa itu, sesat tak? Sesat lah bang. Kalau dia kata turn right, kita pergi turn left, memang masuk longkang. Kita kena tukar bahasa. Ke kanan, ke kanan. Ke kiri, potong kiri, potong kanan, lurus 50 meter lagi belah ke kiri. Baru faham. Dengan faham itulah maka telefon tadi sebagai petunjuk jalan dalam hidup kita. Betul Nak jadikan Al-Quran sebagai petunjuk jalan, kena tahu makna. Jadi dengan makna Al-Quran itu kita terjemahkan dalam bahasa kita. Lah ni Al-Quran mudah. Dah ada terjemahannya. Bacalah Al-Quran beserta dengan terjemahan. Bayangkan tuan-tuan kalau acap kali diingatkan ni, kalau boleh dalam hidup kita ini Al-Quran kalau boleh kita bacalah secara konsisten. Setiap semayang satu muka surat, satu hari ada 5 muka surat beserta dengan terjemahannya. Konsisten Yang lebih-lebih lah ataupun yang kurang-kurang lah no hal. Yang penting baca, tengok terjemahan. Itu sangat penting. Terjemahan mudah bang kita sebelah mata tutup pun boleh baca lagi kan. Tapi Al-Quran sebelah mata terkial-kial juga nak baca. ABC aku sebelah mata aku tahu dah, boleh baca.
Kalau 5 hari boleh kita baca bang, kali dengan sebulan, 30 hari, 5 kali 3 dah 150 muka surat yang kita baca dengan terjemahan dia. Ding dong ding dong ding dong, 150 muka surat beserta dengan terjemahan. 4 bulan 150 muka surat kali dengan 4 bulan ada 600 muka surat. Dalam Al-Quran ni bang, berapa muka surat? Sampai 1000 tak? Inilah panduan hidup kita bang. Oh, dunia akhirat tu bang. Ini sekecek ni. Sekecek ni. Buka-buka ada 604 muka surat saja. Tak sampai 1000 pun. 604 muka surat pun kadang-kadang demam nak habis. Demam nak habis. Jadi maknanya kalau kita maintain dan konsisten 4 bulan sekali dengan 1 hari 5 muka surat, maknanya setiap 4 bulan kita dah khatam satu Quran beserta dengan terjemahan dia. Setahun kita dah 3 kali khatam setahun dengan terjemahan dia sekali. Setahun. 10 tahun mendatang, ya Allah, panjang umur ya Allah. Kita nak panjang umur betul lagi ke kita nak mati cepat? Panjang umur. Saya pun doa ya Allah panjang umur. Tapi panjang umur, biarlah panjang umur tadi dia manfaatkan usia itu. Nak panjang umur kan? Manfaatkan. Dipanjangkan oleh Allah Taala umur 10 tahun mendatang ni bang. Kalau kita maintain tadi dengan 1 hari 5 muka surat, maknanya kalau 10 tahun mendatang, berapa kali dah khatam? 3 kali 10 lah setahun 3 kan. Kalau 10 tahun mendatang 30 kali khatam Al-Quran serta dengan terjemahan dia. Ni bau Masya Allah, bukan Astagfirullahaladzim Masya Allah. 30 kali. Minta lagi doa kepada Allah, ya Allah panjang umur, ya Allah. Nak panjang umur juga, Allah panjangkan umur, manfaatkan umur tu 10 tahun lagi. Konsisten seperti mana kita buat, 30 kali 10 tahun lagi 60 kali khatam Al-Quran beserta dengan terjemahan dia. Wow. Baru kata wow, 60 kali khatam Al-Quran dalam masa 20 tahun. Rumah Habib Bayau, kita dah 2 kali boleh belilah 20 tahun ni. Dah 2 biji kereta dah boleh beli dan boleh bayar dah. Allahu Akbar. Ya Allah panjang umur ya Allah. Nak lagi? Siap. Tambah lagi 10 tahun. Kita pergi laluan azan isyak, kita sambung sikit lagi.
Baik, itu yang kedua. Jadi dalam bulan Ramadan kita kena berusaha untuk memperbaiki keakraban kita dengan Al-Quran Karim, insya-Allah, ya. Dan yang ketiganya tuan-tuan, apabila tuan-tuan kelih ke bawah sikit 186. 186, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam ayat ini bagaimana Allah Ta'ala menyatakan, ujibu da'wata da'idha da'an, akulah yang memperkenankan doa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang memperkenankan doa. Kepada siapa? Kepada idha da'an, kepada orang yang memohon apabila dia berdoa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya memperkenankan doa kepada orang yang minta, kepada orang yang memohon permohonan kepada Allah dengan cara berdoa. Tapi kalau orang tu dia malas nak doa, tak usah nak doa dalam hidup dia, bagaimana Allah Ta'ala nak memperkenankan doa dia? Jadi dalam bulan Ramadan, perkara yang perlu kita baiki yang ketiganya ialah memperbanyakkan doa. InsyaAllah bang, doa lah kita, tak apalah berbuih mulut pun tak apalah orang panggil, berbuih pun tak apa. Sebab kita yakin yang doa ini diperkenankan oleh Allah saat seseorang itu meminta, dan Allah Ta'ala saja yang memperkenankan, bukan manusia. Jangan sampai kita kadang pasrah, kita kata malas lah, aku dah doa banyak kali tak pernah dapat pun. Nabi bersabda SAW, manusia itu selagi mana dalam kebaikan, selagi mana seseorang itu sentiasa dalam kebaikan, selagi mana dia tidak yasta'jilu, dia tidak terburu-buru, dia tidak tergopoh-gapah. Lalu sahabat bertanya, apa makna tergopoh-gapah, terburu-buru itu ya Rasulullah? Lalu Nabi jawab, seorang tu apabila dia berdoa, dia kalau boleh doa dia nak cepat dimustajabkan doanya. Bang, doa just kita minta aja. Dan kadang-kadang kita minta tak dapat, tapi Allah Ta'ala sebenarnya bagi dalam bentuk yang lain. Kita ingat tu, kita minta, ya Allah lulus periksa, ya Allah tak lulus juga. Jangan kita mengatakan, oh Allah Ta'ala tidak berkenankan. No. Allah Ta'ala mungkin bagi dalam bentuk yang lain. Mungkin Allah Ta'ala bagi pula dalam bentuk hidayah dalam hidup kita, isteri, anak-anak, keluarga. Kita sukses dalam kerja mungkin. Kehidupan kita nampak lebih baik berbanding orang lain. Mungkin. Jangan kita menyangka kita minta tu, apa yang kita nak tu kita dapat. No. Allah Ta'ala akan gantikan dalam bentuk yang lain, InsyaAllah. Itu yang kena yakin. Macam mak ayah kita berdoa, siang malam mak ayah kita berdoa untuk jadikan kita ini anak yang saleh dan salihah, tapi tak jadi bang. Hari-harilah mak ayah, jadikanlah si Ayub ni orang yang saleh. Ayub dan akulah. Tak jadi juga. Dulu budak-budak, mana longkang tak masuk, semua masuk. Mana pokok mangga aku tak patahkan, cuma aku patahkan. Mana pokok rambutan aku tak patahkan, aku ambil buat lari. Mana lombong yang aku tak masuk, aku masuk lombong. Mak ayah minta pergilah surau si Ayub ni. Dah mati mak ayah barulah. Ini contoh, bukan ini contoh. Masih hidup lagi, dah meninggal barulah kita dibuka hati oleh Allah untuk datang ke masjid dan ke surau. Maknanya doa mak kita tu, kadang waktu diminta tu tak dapat. Dah meninggal mak ayah kita barulah doa kita itu dimakbulkan oleh Allah. Doa mak kita itu dimakbulkan. Jadi bersyukurlah tuan-tuan. Mungkin doa mak ayah kita ni yang kita berada sekarang dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa kena keep it up. Keep it up. Sentiasa kita doa. Jangan putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kita putus asa dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa, satu doa yang diajar oleh Nabi SAW. Memang kita kena perbanyakkan doa ini. Yang tiap tahun doa ini kita akan jumpa. Tiap tahun doa ini akan muncul. Tak kali Imam dan Bilal
Doa 84 rakaat. Dan doa ini tuan-tuan, doa yang sangat ampuh untuk kita baca. Memang digalakkan saat Aisyah radhiyallahu anha bangun malam lalu beritahu kepada Nabi doa apa yang paling ampuh lah, begitu ya. Lalu Nabi ajar, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Hafal pilah doa ni. Mintalah tuan-tuan. Inilah yang kita minta kepada Allah, nak masuk syurga Allah. Sudah selesai pun masalah. Tak payah kalau minta tu, nak minta ni, nak minta tu, nak minta ni, nak minta tu, minta ni. Tak payah. Minta masuk syurga dah selesai masalah. Segala permasalahan yang ada selesai. Masuk syurga bang. Apa yang kau nak? Kau nak apa? Kau nak rumah kau macam dalam masjid? Jauh lebih, besar lagi. Kau dah makan apa? Tak payah makan lah bang. Peluh pun tak bau. Peluh pun tak bau. Bidadari bertunggu, dah tunggu cantik-cantik lah tu. Oh, hebat tu. Tak payahlah nak macam muka bla 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 artis macam tu lah kan. Tak payah. Syurga bang diberi bidadari. Bidadari tu dia punya macam apa? Kita kan kalau urat-urat kita tak nampak kan, tapi kalau nampak urat kan cantik kan. Kan cantik begitulah. Transparannya tubuh mereka itu kita nampak. Wah, lagi syok transparan lagi syok tuan-tuan jangan fikir lain lah. Maksudnya begitulah, disediakan kepada mereka-mereka yang masuk syurga. Jadi tuan-tuan, doa inilah yang kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tutup dengan satu cerita lah. Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemusnahan Firaun. Pernah. Tuan-tuan, Firaun ni dia pernah memerintah Mesir. Setiap kali pilihan raya tak pernah kalah, menang je. Menang tanpa bertanding. Siapa berani nak lawan Nabi Musa? Siapa nak berani lawan Firaun ni bang? Engkau lawan kena sembelih lah bang. Sangat detektor. Kuku besi. Lawannya bunuh. Ratusan tahun memerintah Mesir. Zalim kepimpinannya. Saat Nabi Musa AS berdoa kepada Allah, serta diaminkan oleh Nabi Harun AS. Nabi Harun doaminkan bang, Nabi Harun doaminkan doa Nabi Musa AS. Dan akhirnya Allah Ta'ala mengabadikan dalam surah Yunus bagaimana Allah Ta'ala memakbulkan doa Nabi Musa AS serta diaminkan oleh Nabi Harun AS. Qad ujibat da'watukuma falyastaqima. Sesungguhnya kata Allah, aku telah memperkenankan doa keduanya, maka hendaklah istiqamah. Maksudnya sentiasa berdoa lah, istiqamah, minta. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, terlaksananya doa tersebut di atas kebinasaan Firaun memakan masa lebih kurang 40 years. Oh bang, bukan 4 tahun bang bukan 14 tahun, 40 tahun lah bang. Itu cara Nabi Harun ni, cara yang namanya para rasul dan para anbiya berdoa tu. Ada yang panjang perjalanan doa itu. Yang penting berdoalah di bulan Ramadan khususnya. Dan saya nak tutup lagi last. Saya merujuk apa yang disebut oleh Imamul Hanafi dalam kitab Fiqhul Adillah yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhairi mengenai doa ini. Saya petik, saya nakalkan saya nakalkan seperti mana yang disebut oleh para ulama Hanafi, mengatakan bahawasanya dalam kita berdoa tidak harus, maksud jangan jangan kita berdoa memohon kepada Allah perkara-perkara yang mustahil. Boleh kita berdoa ni, jangan minta benda yang mustahil. Maksudnya akal tak boleh terima. Jangan minta akal tak terima. Contoh, ya Allah kembali muda ya Allah. Oh, mustahil tu bang. Awak umur 70 nak kembali 15 tahun boleh ke? Mustahil. Dari segi adat akal pun tak boleh terima lah. Tapi boleh kita minta, ya Allah jiwa muda ya Allah. Boleh jiwa muda? Angguk abang ni angguk boleh. Boleh.
Tapi dengan syarat jiwa muda ni untuk ibadat lah bang. Bukan jiwa muda tu untuk ke kona ke sana, kona ke sini. Jiwa muda ni semayang mantap boleh berdiri, semayang mantap boleh rukuk sujud. Jiwa muda. Macam imam ni. Muda nampak. Bersemangat dia semayang, baca bersemangat. Begitu kita nak. Jangan umur 80. Allah, letih bang. Oi. Doalah kepada Allah. Seperti mana juga yang pernah berlaku dalam satu cerita, dalam suatu nabak kan, bagaimana seorang kafir ini dia mati. Yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Dia minta kepada Allah saat dia mati, dah mati, nak minta hidup balik boleh? Oh yo. Mati hidup balik boleh ke? Dia minta dia dah mati. Dia tengok siksaan bla 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 bla, dia takut. Lalu dia doa kepada Allah supaya dikembalikan hidup, tapi bukan jadi manusia, jadi tanah pun tak apalah. Maknanya dah mati nak hidup balik boleh ke? Minta. Tak boleh juga bang. Itu perkara yang mustahil. Ada lagi bukan mustahil. Ya Allah, kebal ya Allah. Oh kebal. Nak pergi mana kebal? Dia minta kepada Allah supaya diri dia kebal. Tembak tak lut, tikam tak lut. Mustahil tak tu? Jangan minta lah benda-benda macam tu. Dia anggap mustahil lah bang. Kebal pun mati juga. Tak? Jadi jangan minta yang namanya akal tak boleh terima. Nak jadi kebal, nak buat apa? Kalau awak pergi Palestin mungkin lah kan. Tembak dang tak lut. Okey lah. Ini zakat nak jalan raya, nak tunjuk belagak ni tak boleh lah bang. Nak jadi Superman, ya Allah nak jadi macam Superman boleh? Ya Allah nak jadi macam Cicak Man, ya Allah nak jadi macam Boynik Man, apa-apa namanya yang kekuatan yang agak luar biasa, itu perkara yang mustahil. Ataupun minta ya Allah kaya kat ya. Mustahil tak? Ya Allah kayakan, ya Allah kayakan. Nak kaya bukan kaya hati, kaya harta. Okey tak? Mustahil tak? Tak mustahil insya-Allah. Ada kampung isteri saya, daripada orang biasa tiba-tiba jadi jutawan. Jutawan bagus juga. Dia letak duit dia dekat BSN. BSN. Pergi undi-undi, tarik-tarik nama dia, jadi jutawan abang. Oh dapat 1 juta. Agaknya dia doa ya Allah nak kaya ya Allah. Allah memang beri 1 juta kepada dia ni, maka dia akan kaya. Tapi kena labur lah juga. Jangan kau minta kau tak labur, memang sampai bila kau tak dapat. Jadi begitulah tuan-tuan. Banyak berdoa lah kepada Allah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan doa kita saat kita berada di bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.